الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peluangnya kepada kita, keizinannya untuk kita berada di sini. Sekali lagi Allah memilih kita berada di dalam rumah daripada rumah-rumahnya, baitun min buyutillah, disebut dalam hadis riwayat Muslim, rumah daripada rumah-rumah Allah. Dan kita mengambil kesempatan ini mendengar ayat-ayat Allah, yatsluna kitab Allah, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita diberikan sakinah, rahmah, ketenangan, rahmat, dan diliputi, dinaungi oleh malaikat. Jadi tuan-tuan, minggu ini merupakan minggu yang sangat penting bagi seluruh umat Islam. Di mana sahaja mereka berada, kita sedang berada pada hari-hari ma min ayyam. Tidak ada hari-hari yang paling ahab, dicintai oleh Allah, melebihi hari-hari yang pertama di dalam bulan ini. Dan kita semua maklum, sekarang manusia berpusu-pusu daripada seluruh pelosok dunia pergi menuju ke Baitullah Makkatul Mukarramah untuk menunaikan ibadat yang paling besar, kemuncak kepada rukun Islam, iaitu ibadat haji. Jadi kita tinggal beberapa hari sahaja lagi. Hari ini sudah berapa Zulhijjah? Tuan-tuan, kita ada lebih kurang 2 ke 3 hari lagi sebelum wukuf. Dan kita tahu jamaah haji akan mula melakukan ibadat bermula daripada hari yang ke-8. Hari apa tuan-tuan? 8 hari bulan, 8 Zulhijjah. Hari apa? Tarwiyah. Betul? Betul tak ni? Pergi haji tak ni? Apa pergi haji belah mana ni? 8 hari bulan, hari Tarwiyah kan? Jamaah akan mula bertolak daripada Makkah menuju ke Mina dan bermalam di Mina. Mereka bermalam di Mina sehinggalah bila? Ini flashback balik tuan-tuan yang pergi haji. Akan tidur bermalam. Nabi bermalam tidur di Mina. Dia panggil apa? Road. Dia punya jalan dia tu, dia punya perjalanan tentatif haji tu bermula daripada 8 hari bulan tu, kita semua pergi ke Mina. Hari Tarwiyah tu. Tidur di Mina semalam sampai
Semayang subuh di Mina. Habis semayang subuh, ni hak betul ni. Habis semayang subuh, kita berjalanlah ramai-ramai pergi ke mana? Ke Padang Arafah. Kita nak kena pulun sampai sebelum apa? Sebelum lohok. Sebab apabila masuknya zuhur, bermulalah ibadat haji, ataupun bermulalah kemuncak kepada haji itu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-hajjul arafah. Haji itu terletak, haji itu penentunya wukuf. Jadi 9 hari bulan tuan-tuan pun duduklah, bermula daripada tergelincir matahari, berwukuflah di Padang Arafah sehinggalah terbenamnya matahari. Kan bila sampai di apa? Sampai di Arafah, masuk saja waktu zuhur buat apa? Masuknya waktu zuhur tuan-tuan buat apa? Bukan bayar buat haji ni, senang ya. Masuk waktu zuhur, semayang zuhur dengan asar, jamak takdim qasar, buat dua. Lepas tu dengarlah khutbah kan, baca khutbah haji, khutbah Arafah. Tuan-tuan pun berdoa lah, berzikirlah sampailah terbenam matahari. Lepas terbenam matahari, bertolaklah pergi ke Muzdalifah. Taklah semayang maghrib di situ. Semayang maghrib dengan isyak di Muzdalifah, jamak takhir. Lepas tu pergilah ke Mina semula, melontak dan sebagainya, habislah. Jadi kita sekarang ni berada pada fasa-fasa yang akhir. Dan siapa-siapa yang bertolak sekarang ni, KT 60 lebih ni, KT hujung-hujung ni, kapal terbang hujung-hujung ni, semuanya akan terus menuju ke Makkah. Akan terus masuk ke Mekah. Kan? Sebab sudah dekat dengan perjalanan haji. Dan malam ini tuan-tuan, mengambil sempena ibadat haji yang bakal tiba, kita akan melihat beberapa ayat. Kita nak ambil pada malam ini kuliah khas sempena dengan ibadat haji yang bakal kita sambut. Pasal ni hari Isnin, habis dah lah. Pasal Ahad pula raya lah Ahad. Betul raya Ahad? Kita raya ni cerai lah sikit kan, raya haji ni tak apa nak seronok, tak apa nak sakan. Hari Ahad kita raya, hari Isnin tak ada kuliah lah. Hari Ahad tu raya, hari Isnin tak ada kuliah pasal masih lagi raya. Ahad, Isnin, Selasa, 10, 11, 13. Jadi tuan-tuan semua, 10, 11, 12, 13 kita cuti sempena dengan hari raya besar. 4 hari kita cuti. Takbir pun 4 hari, sembelih pun 4 hari. Kan? Nabi kata al-ayyamu tasyrik ayyamul akal wasyurb. Hari-hari tasyrik adalah hari untuk kamu makan dan minum. Dalam Islam bukan dia suruh kita, orang kata apa, ibadat. Ada masa dia suruh kita makan, dia suruh kita minum, berseronok, bergembira. Itu hari-hari tasyrik. Jadi tuan-tuan semua jangan apa? Jangan main kelas. Itu yang penting. Yang kedua, jangan puasa. Siapa dia yang duk rutin, duk menjadikan apa kelaziman dia untuk puasa Isnin Khamis, tak boleh puasa lah Isnin tu. Hari Ahad memang tak puasa dah raya. Hari Isnin pun tak boleh puasa, hari tasyrik diharamkan berpuasa. Kan? Sampailah pada hari Rabu. Kalau dia nak puasa pula hari Khamis. Untung hari Khamis dapat 2. Sunat Khamis dan sunat hari apa? Sunat hari Khamis dan sunat hari
putih. Sebab hari Khamis tu berapa hari bulan? 14. Betul tak? Hari Khamis 14 betul tak? Tuan-tuan ingat 25 ya. Pencen 22 kot, awal sikit pada gaji. Waktu tu dia ingat pun. Jadi hari Khamis tu 14. Jadi tuan-tuan boleh dapat puasa sunat Khamis dan sunat hari putih. Dan boleh lajak pergi hari Jumaat. Sebab hari Jumaat tu 15, masih lagi hari putih. Dan boleh puasa Jumaat. Pasal apa? Bukan tak boleh kau puasa Jumaat. Bukan Nabi tak benarkan isteri dia puasa Jumaat ke? Boleh. Sebab kita dah puasa dengan Khamis. Kan? Apabila Nabi masuk jumpa dengan isteri dia, tengok hari itu hari Jumaat. Isteri dia berpuasa. Nabi tanya, adakah engkau berpuasa kemarin? Yakni hari Khamis. Dia kata tak. Adakah engkau merancang untuk berpuasa esok? Yakni hari Sabtu. Dia kata tak. Nabi kata maka berbukalah. Nabi tak benarkan dia puasa semata-mata khas hari Khamis, hari Jumaat. Tapi kita nanti nak buat 14 dengan 15 lah. Kan? 14 dengan 15. Jadi sangat banyak ibadat yang kita nak buat. Tuan-tuan, jadi ayat yang pertama malam ini kita nak tengok, kan? Tuan-tuan duk tengok tak di TV? Ada apa? Liputan apa rancangan kan? Apa dia ni? Daripada Tanah Suci. Nama kata orang beriman, orang Islam yang pernah pergi ke, yang tak pernah pergi ke, jauh di hati dia akan merindui dan sangat teringin dan sangat berharap boleh menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Agak-agak tuan-tuan, perasaan ini datang daripada mana? Tuan-tuan ada rasa tak teringin nak pergi Mekah? Ada tuan-tuan, orang nak pergi Mekah bulan 12, umrah. Mari jumpa saya, nak suruh saya urus, nak pergi dengan saya. Bulan 1 sebelum tu, bulan 12 tahun sebelum tu dah mai jumpa dah. Setahun sebelum tu. Tambah tuan-tuan ni dah berbelah-belah tahun, berpuluh tahun dah daftar nama, memang teringin. Perasaan itu, perasaan teringin, perasaan merindui Makkah, kalau tak ada perasaan ni, itu masalah sangat besar. Perasaan ini datang daripada kesan doa Ibrahim. Perasaan apa? Merindui, cinta, kasih, cenderung teringin nak pergi ni, walaupun kita kadang-kadang mungkin kesihatan tak mengizinkan, duit tak ada, macam-macam halangan, tapi perasaan tu ada, niat tu ada, keinginan tu ada, kehendak tu ada. Ini adalah doa berkat doa Nabi Ibrahim. Kalau tuan-tuan nak tengok doa itu, nak baca doa itu, boleh buka surah Ibrahim ayat 37. Surah Ibrahim ayat 37. Allah merakamkan, Allah menceritakan tentang doa Ibrahim, yang mana doa itu telah masuk ke dalam hati-hati kita, sehingga apabila mendengar perkataan Makkah atau melihat kota Mekah, hati kita meronta-ronta untuk pergi ke sana. Dengar pun tak sangka dah, teringat, rindu, cinta, kasih, duk teringat, duk teringin nak pergi, kan? Sebagaimana Allah menceritakan di dalam surah Ibrahim ayat 37, Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi Ibrahim ni bila dia pergi letak isteri dan anak dia Hajar dan Ismail di Mekah, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'.
Dia kata, wahai Tuhan. Ibrahim terkenal dengan doa-doanya yang sangat menarik. Sebab itu kalau kita baca dalam Al-Quran, kalau baca Quran, kalau tengok Quran, doa Ibrahim sangat banyak. Sangat banyak. Kan? Di antara doa yang kerap disebut, diulang dalam Al-Quran, doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi kita ni kena ambil doa-doa tu baca. Sebab doa Nabi Ibrahim ni salah satu benda yang menarik, doa yang merangkumi anak isteri, keluarga. Doa Nabi Ibrahim ni selalunya dia masukkan dalam tu anak isteri. Nabi Ibrahim ni sangat pandai menyusun doa. Dia pandai karang doa, dan doa dia banyak disebut dalam Quran. Dia kata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Dia kata, wahai Tuhan. Dia doa Rabbana, wahai Tuhan, ya Allah, aku telah meletakkan, meninggalkan daripada keturunanku, isteriku, keturunanku, biwadin, di suatu tempat, wadi, lembah. Mekah ni lembah. Mekah ni lembah. Mekah tu lembah. Sebab itu dia sangat mudah banjir. Keliling dia bukit, tanah tinggi. Dia tu tanah rendah. Betul tak lembah macam tu? Saya ni tak reti sangat ni. Tuan-tuan kalau salah tegak lah. Dia punya bukit-bukit tinggi tu, dia punya Mekah tu tanah tu. Jadi dia punya macam tu. Dia lembah. Dia lembah. Lembah yang ghairi zi zara', yang kering kontang, yang tak ada apa. Bukan kata tumbuhan, makanan, minuman pun tak ada lagi masa tu. Makanan, minuman, tumbuhan, orang pun tak ada. Orang pun tak ada. Dia pergi tinggal di situ, tuan-tuan. Ini tawakal yang sangat besar. Tawakal. Sebab Nabi Ibrahim, kalau tuan-tuan baca kisah dia, korban tak lari daripada Nabi Ibrahim. Ni pasal apa yang kita nak cerita malam ni? Ni pasal dalam musim ni. Tajuk ni berkait dengan musim ni. Bila cerita ibadat korban, kita akan cerita Nabi Ibrahim. Cerita haji, cerita Ibrahim. Cerita Mekah, cerita Ibrahim. Cerita Nabi Muhammad tu sendiri, dia mai daripada doa Nabi Ibrahim. Kita selawat tadi ni tak sebut Musa, tak sebut Isa, tak sebut Sulaiman, sebut Ibrahim. Sakan tu, Ibrahim punya watak tu. Ibrahim punya watak, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, sangat besar dalam hidup kita. Pasal itu tuan-tuan, kalau kata sibuk tak ada nak baca sirah Nabi-Nabi lain, sirah Nabi Ibrahim kena baca. Pasal bila baca sirah Nabi Ibrahim, semua Nabi-Nabi kan kita baca juga. Pasal apa? Pasal daripada dia datangnya Nabi-Nabi yang lain. Macam selalu saya sebut, Nabi Ismail datang daripada Ibrahim, Nabi Muhammad datang dari Nabi Ismail. Kan? Tuan-tuan tahu kan macam mana? Nabi Ismail bila dia duduk di situ, mari kaum Jurhum mai tumpang di Mekah. Jadi mereka duduk di Mekah tu minta izin dekat Hajar nak duduk di situ. Menikahlah Ismail dengan anak dara puak tu. Menikah dengan anak dara puak tu, daripada perkahwinan itulah lahirnya penduduk Mekah, yang mana Nabi berasal daripada keturunan tu. Jadi dia ni daripada susur galur mana? Salah silah Nabi Ismail yang berkahwin dengan Jurhum tadi ni. Jurhum tadi yang mai tumpang di situ pasal apa? Pasal ada Zamzam. Sakan tu. Cerita ni sakan. Kan? Dia kata sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan
Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi apa? Nak perintahkan Nabi Allah Ibrahim tinggalkan Hajar dengan Ismail, dia tak bantah. Tengok, tak bantah. Tak ada satu arahan yang Allah bagi pada Nabi Ibrahim dia bantah. Pasal itu apabila Allah puji Ibrahim, Allah kata apa? Salah satu daripada sifat Nabi Ibrahim yang kita nak kena ikut ni, yang Allah puji dia tu tahu apa dia? Dia seorang yang sentiasa memenuhi titah, perintah dan janji. Salah satu sifat Nabi Allah Ibrahim memenuhi perintah dan suruhan. Tuan-tuan, suruh tinggal anak bini tinggal, suruh sembelih anak pun sembelih, apa yang Nabi Ibrahim tak buat? Dia tak pernah ada dalam hati dia nak culas ataupun nak lari daripada. Pasal itu Allah kata Ibrahim orang yang sangat patuh. Sangat patuh, kan? Itu benda yang kita bertanyalah isteri dia. Ni Mekah yang kita pergi ni. Mekah ni tuan-tuan, dia berkat kerana Allah telah menjadikan dia berkat. Keberkatan Mekah itu kerana apa? Kerana Allah yang memberikan keberkatan tu di situ. Maka Allah memilih Mekah sangat menarik. Pasal apa? Lokasinya tak ada keistimewaan. Dalam banyak-banyak tempat, ni saja saya nak bawa tuan-tuan supaya berfikir di luar daripada benda-benda kita biasa duduk dengar ni. Dalam banyak-banyak tempat di atas muka bumi ni yang semuanya milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Allah memilih Mekah. Pemilihan Mekah tu sangat menarik. Pasal apa? Sebab dia tempat yang tak menarik. Sebab dia tempat yang tak menarik. Wadin ghairi zi zar'. Tempat yang tak ada apa. Sebab Allah nak memberitahu kita yang nak pergi ke sana, pergi ke Mekah itu kerana Allah, bukan kerana tempat. Sekarang tuan-tuan pergi rata tempat, tak salah, Allah suruh pergi. Allah suruh tuan-tuan berjalan. Yang ada duit pergi berjalan, yang tak ada duit nak buat macam mana? Main masjid sudah. Kan? Allah kata fasiru fil ard. Pergilah kamu berjalan di atas muka bumi ni. Pergilah mana pun. Korea ke, Turki ke, kan? Manalah Eropah ke, apa, pergi. Tuan-tuan pergi ke sana, pergi ke tempat-tempat yang saya sebut tadi. Kalau orang tanya, ada alasannya. Pasal apa pergi Korea? Tuan-tuan pergi Korea pasal apa? Dia kata cantik, laut dia cantik, suasana dia sejuk. Pergi mana lagi? Jepun pun cantik, suasana dia bersih. Nak pergi tengok apa salji, macam-macam lah. Pergi Turki nak pergi naik belon, nak pergi tengok apa tu Selat Bosphorus, nak pergi tengok apa macam-macam lah. Nak pergi makan makanan Turki macam. Pergi Mekah buat apa? Kita pergi Mekah ni untuk apa? Nak pergi tengok pemandangan. Apa dia? Nak pergi tengok apa dia? Mekah tu tak ada apa. Kalau kata Allah suruh letak apa dia? Hajar dengan Ismail ni di Taif. Taif cantik. Taif ni macam, tuan-tuan, Taif ni macam Cameron Highland, tanah tinggi. Macam Cameron Highland, sejuk, ada tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, ada kabel car. Lah ni orang nak pergi umrah, semua pakat tanya, ni pergi Taif sekali ni? Nak pergi buat ibadat dengan nak pergi berjalan. Tak apalah dia tanya tu, lepas tu lah dia nak pergi, kan? Tak apalah, baguslah kan nak pergi Taif. Dan sekarang Kerajaan Arab Saudi ni berita gembira, membenarkan semua jamaah yang pergi ke Mekah untuk pergi ke seluruh pelosok Arab Saudi. Dulu kalau tuan-tuan pergi visa haji atau visa umrah, Mekah dengan Madinah. Kalau pergi tempat lain kena tangkap, kira salah lah. Sekarang ni boleh pergi.
Nak pergi Riyadh ke Jeddah ke mana ke boleh pi. Sayau juga kan, takut Jahannam niat. Kan, rosak niat. Okey? Jadi sekarang ni Allah nak ajak apa? Walillahi 'alan nas. Supaya manusia itu bila dia pergi ke Mekah dengan hati yang ikhlas, niat yang tulus untuk melakukan ibadat. Ada satu orang, bukanlah satu orang, beberapa orang lah. Saya bawa ni banyak orang dah kan, dah beberapa puluh kali dah pergi. Apa dia ni? Biasanya bila kita pergi Mekah, kita akan bawa melawat tempat-tempat haji. Kita akan pergi ke Mina, pergi ke Arafah, pergi ke Muzdalifah, bawalah tempat-tempat ni pi tengok. Dan tempat-tempat ni kerajaan Saudi dia tidak akan urus pada masa-masa yang lain. Dia hanya akan bersih, cuci. Ada orang musim haji saja. Kalau kita pi luar daripada musim haji, dia macam macam tempat tinggalan lah lepas perang lah. Kemah pun tak terurus apa semua kan. Excited lah nak pergi Arafah ni. Duk bayang lagu mana tak tahulah. Duk teruja nak pergi padang Arafah ni, nak tengok Arafah. Pergi dia tengok. Kan? Yang ada apa? Yang ada apa dia? Di Arafah tu yang ada apa dia? Jamban dengan Jabal Rahmah. Lepas tu lori apa? Aiskrim. Pada lori aiskrim ada unta. Unta mana halau punya unta buruk ya. Unta tak mandi ya. Unta tu pun jemu lah. Tengok muka pun boring lah. Kan? Mai ada tangkap gambar naik atas aku. Tak ada apa. Tidak menjanjikan suatu pemandangan yang cantik, menarik. Sampai orang nak tangkap gambar pun tak tahu nak pergi tangkap. Tang mana ni? Tang mana yang elok? Tang mana? Dia kata tang mana sesuai nak tangkap. Tang mana apa memang tak elok. Dia berkata pula, awak Saudi ni tak buat bagi cantik lagi, bagi elok sikit. Boleh lah orang mai buat rekreasi ke, mai duk buat tempat pelancongan. Dia kena faham. Ini bukan pelancongan, ini perjalanan ibadah. Seseorang yang pergi dengan niat melancong, dia akan kecewa kerana ia bukanlah tempat yang sesuai untuk melancong. Tak sesuai langsung. Melancong orang pergi tempat cantik, melancong orang pergi tempat sejuk, melancong orang pergi tempat hijau, tempat yang menarik. Di situ tak ada apa yang menarik. Kita pergi kerana apa? Kerana ia merupakan panggilan Allah. Allah nak didik ikhlas. Pasal itu dia pilih di situ. Saya ingat kalau pilih belah-belah Europe ke New Zealand ke, Allahu Akbar. 45 hari itu rasa sak lah. Kan? Ini duk idak nak balik. Ada yang merancang, dia kata kalau boleh pergi kapal terbang KT hujung sekali, balik KT hak awal sekali. Ada orang dia rasa lama. Ada saya bawa satu jamaah, dia tak pernah pergi. Dia dengar umrah 2 minggu. 2 minggu tu bukan umrah. Umrah tu 20 minit. 2 minggu tu package. 2 minggu tu package. Orang kita ni sebenarnya macam-macam tau. Ini semua kita boleh baca orang tau. Bagus. Bila kita ni dia kata ada orang takut nak pergi sebab hari tu banyak. Dia kata 2 minggu lama 2 minggu. Bila dia dengar 2 minggu, macam dengar haji 45 hari, dia takut. Tahu dia takut apa? Dia takut banyaknya ibadat. Dia kata panjang no. Nak buat apa tu? Berapa banyak doa nak kena hafal? Berapa banyak ibadat nak kena. Dah kita kata, kita sampai pagi tu, terus pergi buat umrah, tengah hari tu selesai. Saya pun bawa lah dia pergi. Dia pun masa sampai-sampai tu, tak mau nak berenggang dengan kita ni. Takut. Dia kata, ustaz jangan tinggal saya. Sekejap nak pergi panggil saya di bilik.
Saya nak pergi dengan ustaz. Orang pertama kali tak tahu kan, dia tak tahu, dia tak bayang macam mana lah kan. Bila pergi buat umrah, kita kata okey sekarang ni pergi gunting rambut, tahallul. Lepas tu, lepas tahallul baliklah mandi, pakai baju, mari tawaf sunat. Habis. Ni yang kita nak duduk sampai berapa hari bulan tu nak buat apa? Pergilah beli jubah ke apa ke, kurma ke apa, pergilah makan nasi Arab ke. Habis dah umrah. Habis. Dia terkejut. Baru sampai masuk hotel, lepas tu kita bawa, orang tak ramai, pukul 2-3 pagi, lebih kurang sejam, habis. Dia kata habis dah. Kok dia ingat tentatif lagu kursus 3 hari 2 malam, esok ada apa lagi nak buat, esok ada apa. Kita tak pergi melontak haji. Duk bayang nak pergi melontak dah. Tak ada melontak. Orang kita ni, ini satu benda yang persepsi, dia panggil persepsi. Macam 45 hari lah. 45 hari tu package. Ada yang pergi 12 hari, ada yang pergi 20 hari. Yang sebenarnya 6 hari saja. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selesai. 6 hari ya. Nampak? Okey. Jadi saya nak sebutnya, pertama apabila Allah memilih Makkah, dia mengajar ikhlas. Dan untuk mendapat balasan mabrur, dia bermula dengan titik yang pertama, ikhlas. Ikhlas. Termasuklah korban yang kita nak buat, semuanya dia bermula dengan ikhlas. Kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Allah suruh kita ikhlas. Sehingga dia pilih tempat tu pun untuk membantu kita ikhlas. Nampak? Kemudian dia kata apa lagi? Dalam doa tu, biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah, supaya mereka ini mendirikan salat. Tengok, Nabi Ibrahim tak lupa untuk kita. Ada bahagian kita dalam doa dia. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Kau jadikanlah ya Allah afidah, hati-hati kita ni, minan nas, hati-hati kita ni tahwi ilaihim, cenderung. Doa Nabi Ibrahim minta supaya hati kita ni ada teringin nak pi. Siapa yang tak teringin, dia tak kena doa Nabi Ibrahim. Dia kena teringin, dia kena rasa pi tak pi itu rezeki, pi tak pi itu takdir, tapi keinginan tu. Nabi Ibrahim dah tolong doa dah. Faj'al af'idatan, jadikanlah hati-hati mereka tahwi ilaihim, cenderung. Pasal itu tuan-tuan tak pelik hati orang beriman senantiasa walaupun dah pi berapa kali, baru balik kan. Ada orang dia pergi umrah baru balik, dia dapat haji. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan pergi satu negara, lepas balik mai, orang nak bawa pi. Nak pi tak? Tobat tak mau pi. Dia kata, aku baru balik sangat ni. Tak apa, aku nak bawa, aku nak free, aku nak sponsor hang teman ni aku pi. Aku ingat, tunggulah 3-4 bulan ke, setahun 2 lagi lah pi. Baru sangat aku balik ni, aku pun baru sangat balik ni. Hampirlah dulu cari orang lain lah. Kita tak teringin. Tapi Makkah, berapa kali dia panggil, kita tak pernah rasa kita tak mau pi. Kadang-kadang cuma kita tolak tu masalah kesihatan ataupun halangan-halangan lain. Tapi jauh di hati kita nak pi. Ini hati orang beriman. Dia kata doa saya teringin, tak teringin pun. Dia duk cerita tak ada teringin pun. Ini masalah berat. Hati orang beriman dia termasuk dalam doa Ibrahim. Doa Ibrahim untuk orang beriman. Kita nak tahu hati kita beriman tak beriman, kita termasuk dalam tahwi ilaihim. Kita rasa cenderung nak pergi. Kemudian Nabi Ibrahim dia doa warzuqhum minas samarat, dan kau berikanlah kepada mereka, kurniakanlah kepada mereka rezeki minas samarat, daripada buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Kan? Nampak?
Ini apa yang menjadi rahsia kenapa kita duk teringat ke Mekah, kerana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan? Kalau nak ikut itu kita tak ada sebab lah nak pergi, kan? Macam saya kata tadi. Sekarang kita tengok ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Okey. Allah Subhanahu wa taala apabila menceritakan tentang Makkah, tentulah Makkah itu berbeza dan besar kerana di situ terletaknya Kaabah. Kaabah. Dan seperti mana yang kita baca dan kita dengar dalam suratul Baqarah ayat 124 hingga 125. Ini juga pengajaran yang sangat penting. Ni cerita Mekah semua ni. Malam ni cerita Mekah, cerita haji je. Kan? Walaupun kita tak pergi, tak apalah, kita dengar. Tak salah nak dengar. Kan? Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ni sangat mulia kerana dia dipilih untuk membina Kaabah. Di antara sebab Nabi Ibrahim ini mulia, dan kita kalau nak follow dia, nak ikut dia, kita kena melalui apa yang dia lalui. Allah menyatakan kehebatan Ibrahim adalah pada kekuatan dia menempuh ujian dan dugaan. Allah sebut dalam Al-Quran, pasal itu orang beriman ni hidupnya silih berganti dengan ujian dan dugaan. Ujian dan dugaan yang paling besar untuk apa? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kami yang menciptakan manusia daripada air mani yang kotor. Air mani yang kotor, Allah kata, manusia itu daripada air mani yang kotor. Kemudian kami jadikan mereka itu mendengar dan melihat. Kami jadikan mereka manusia. Kemudian ada benda yang kami tak bagi buat, ada benda yang kami suruh buat. Allah kata, nabtalih, kami test mereka. Dan tuan-tuan sedang diuji. Ujian yang berbentuk suruhan dan ujian yang berbentuk larangan. Kan? Dalam mana-mana peraturan akan ada benda yang boleh buat dengan benda yang tak boleh buat. Itu sebagai ujian. Dan Allah kata apa? Untuk kami melihat siapa di antara mereka yang beriman. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim disebut dalam ayat 124 surah Al-Baqarah. Allah kata, Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuh bikalimat, kami telah memberikan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim dengan beberapa ujian. Apa dia? Ada benda yang kami suruh, ada benda yang kami tak bagi dia buat. Nabi Ibrahim pun, walaupun dia Nabi, bukan boleh buat ikut suka. Nabi pun bukan boleh buat ikut suka, bukan boleh buat apa yang dia nak. Dia pun terikat dengan hukum syarak. Dia pun terikat dengan halal haram, dia pun terikat dengan dosa pahala. Tetapi Nabi Ibrahim, macam tuan-tuan baca sendiri, semua dia lulus. Bila dia lulus, Allah angkat dia. Allah kata apa? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Setelah dia berjaya, setelah dia lulus, setelah dia patuh kepada semua perintah Allah. Dan sebab itu tuan-tuan, saya nak buka sikit. Nabi Ibrahim, Allah uji benda yang disuruh dengan benda yang dilarang. Kita pergi tengok saat orang buat haji. Orang yang pergi buat haji, termasuk tuan-tuan yang pernah pergi buat haji ni, mesti orang pergi buat umrah pun samalah, mesti tak lupa dengan apa? Ihram. Ihram tu tak? Iaitu bila kita lintas apa dia? Miqat. Pelik tak? Ihram ni pelik tau. Ihram ni sangat pelik. Pasal apa?
Dari ihram, apa makna ihram? Ihram daripada perkataan haram. Haram lah. Pasal apa haram? Saya bagi contoh. Ihram. Bila kita berniat ihram, kita lintas titian apa? Titian sirat pula. Kan, lambat lagi tu. Kita lintas, bukan silap. Tok guru mana boleh silap. Nak tengok tidur ke tak? Kan? Kalau saya sebut titian sirat pun, itu artinya dia memang duduk atas titian sirat dah lah. Bila kita lintas miqat, kita pun niat buat umrah ke, buat haji ke, kerana Allah. Bermulalah pantang larang. Pernah tak tuan-tuan tanya, apa ni pantang larang ni? Apa ni? Apa pantang larang ni? Tak boleh guna wangi-wangian. Tak boleh apa lagi? Tak boleh bersama suami isteri. Tak boleh gunting. Tak boleh cukur. Tak boleh pakai pakaian berjahit. Pelik tak pantang larang tu? Sangat pelik. Sampai ada satu orang mai tanya, dia terseluar dalam pun tak boleh pakai. Dia mai tanya tau. Dia kata seluar dalam tak boleh pakai. Tak boleh. Tapi saya kata, bukanlah saya nak ni. Saya kata, jang la takhaf wa la tahzan. Dah sampai Mekah kena cakap Arab lah. Jangan takut dan jangan sedih. Sepanjang saya duk bawa orang dah berpuluh kali, beratus orang pi ni, belum ada kes terlondeh lagi. So jangan risau. Kita tengok dia macam susah hati tau, takut terlondeh. Dia kata seluar dalam. Tuan-tuan, pelik lah. Pasal apa tak boleh pakai seluar dalam? Sebenarnya wangi-wangian pun tak boleh, kan? Pakaian berjahit, banyaklah pantang larang dia kan, benda-benda tak boleh buat tu. Sebenarnya bukan ada apa pun. Tuhan nak tengok dengar ke ketegak. Tu je. Dia punya matlamat dia kan ada apa pun. Dan yang peliknya, masa dalam ihram ya, lepas tahallul boleh pula. Dan kalau inilah yang kita katakan, ihram itu sebagai salah satu bentuk apa? Bentuk ujian nak melihat sejauh mana tunduknya kita kepada arahan Allah. Dia nak hak tu je. Kan? Sampai ada orang tuan-tuan, punyalah jaga, punyalah takut. Dia kata ni sat lagi ni, lepas kita dah masuk dalam pantang larang ihram, pergi di hotel boleh ke kita makan gulai apa tu, apa dia roti-roti apa tu, minum air tu? Awak bau oren tu sat lagi. Bagusnya. Comak dia. Halusi. Dia kata boleh minum air oren ke tak boleh awak? Sat lagi bau oren tu wangi. Tu dia tuan-tuan orang yang betul-betul jaga. Gulai bau rempah, dia kata kan tak boleh bau-bauan. Tak apalah, saya tak makan lah, lepas talu saya makan. Orang nak jaga ni. Pasal tu tuan-tuan, orang beriman 10 sen pun dia rasa macam masuk neraka dah. 10 sen pun bukan nilai tu, tapi apa? Pada perintah tu. Ini orang beriman. Saya bukan bercakap soal saya, bukan bercakap soal kita, bercakap soal orang beriman. Yang kita kata al-mu'min tu, orang beriman. 10 sen pun. 10 sen pun bagi dia Allah. Kan? Nampak? Demikian juga semayang. Semayang. Kan? Sebelum semayang kita bebas. Allah, kan Nabi kata apa? Nabi sebut miftahus salah at-tuhur. Kunci semayang tu berwudu. Tahrimuha takbir. Allah kata tahrimuha takbir. Haram semayang tu dengan takbir. Tuan-tuan pelik tak? Allahu Akbar. Bercakap tak boleh. Apa lagi? Bercakap tak boleh. Makan tak boleh. Minum tak boleh. Assalamualaikum. Halal belaka. Wattahliluha taslim. Allah nak tengok dalam 4 rakaat tu boleh tak jaga batas-batasan ini. Dalam hidup kita demikianlah juga tuan-tuan. Pasal itu Nabi kata dunia penjara. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni penjara bagi kita. Pasal ada benda kita
terkawal, tak boleh buat. Nampak? Okey. Kemudian Allah sebut apa lagi? Wa iz ja'alnal baita mathabatan linnas wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian Allah tutup. Ini tuan-tuan tengok. Allah perintah Ibrahim dan kita. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Apa dia perintah Allah? Lepas kau buat Kaabah, lepas kau siap bina Kaabah, kau kena tahhira. Kau kena bersihkan Kaabah. Kebersihan dan orang Islam sangat dekat. Lepas kau buat Masjidil Haram, engkau buat Kaabah, kau kena jaga bagi bersih. Untuk siapa? Lit-taifin, untuk orang nak main tawaf. Wal-akifin, untuk orang yang nak i'tikaf. War-ruk'is sujud, untuk orang nak semayang. Kau kena jaga kebersihan masjid, kau kena jaga kebersihan Kaabah. Kebersihan ini ada dua maksud. Kebersihan fizikal. Pasal itu kita tengok. Tapi tuan-tuan, orang kita tu dialah bila pergi tak ketahuan hala, tak ketahuan niat, jahil, pergi ikut secara sembrono. Kita tak boleh bayang ni, Mekah ni pusat ibadat, tempat dia yang paling mulia, tapi dia punya kotor. Dahsyatlah orang kita. Sampah dia buat. Pasal tu yang duk cuci tu, kalau tuan-tuan tengok, cuci kawasan Masjidil Haram tu, ni, itu belum kita cerita lagi bab rokok, isap rokok dalam Masjidil Haram, dalam kawasan Tanah Haram, isap rokok. Lepas tu dalam kawasan tu tak boleh isap rokok, tak boleh masuk rokok. Rokok haram di Tanah Haram tu. Dia boleh buat pakatan pula dengan penyeluduk ni tu. Betapa dia bersungguh nak buat benda haram tu, ikhtiar tu. Pergi ke Mekah, duduk di hotel, cari pula siapa dia ni, macam mana nak dapat bekalan rokok ni. Nampak? Kalaulah di Mekah tu dia tak ada satu penghormatan pada tempat yang mulia tu, macam manalah kita nak harap dia boleh tinggalkan benda haram tu di tanah-tanah lain. Sebab itu bila kita mari ke masjid, salah satu benda yang Tuhan tekankan pada Nabi Ibrahim, antahira baitiya, entakkah kau memastikan rumah ini bersih. Bersih itu dengan dua maksud. Bersih keadaan tempatnya dan bersih dari sudut syirik dan bid'ah. Sebab itu bila Nabi Muhammad masuk ke Mekah pada peristiwa pembukaan kota Mekah, nombor satu, dia katuk, dia pecahkan 360 berhala. Sebab apa? Allah suruh dia bersihkan. Ada 360 tokong. Ada tokong ni dalam Kaabah tu, ada tokong 360, cukup setahun. Dia katuk, duduk atas unta, pegang pemukul tu, katuk, pecah. Ini pertama yang Nabi buat. Bersihkan Kaabah, bersihkan Mekah. Tapi orang kita hari ni bila dia pergi, dia buat bukan sahaja kita kata tadi maksiat, dia buat syirik dalam Kaabah. Dia buat amalan khurafat. Seperti kita duk sebutkan, kesalahan jamaah haji bertabaruk dengan tiang-tiang dalam Masjidil Haram, bertabaruk dengan batu kelambu Kaabah. Ni depa kena seloklah kain Kaabah ni, gunting lah, curi lah, sapu lah. Benda-benda tu khurafat, benda-benda tu syirik, benda-benda tu tak boleh, mamnu', dilarang. Tapi orang kita buat. Dalam dia duk sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, tak ada sekutu bagi Allah. Dalam dia sebut tu, dia pergi buat benda-benda khurafat. Pasal itu tuan-tuan, penting perjalanan haji, perjalanan akidah. Pasal itu kita bagi tahu benda-benda ni, tempat-tempat ni, tiang-tiang ni, yang lagi teruk tuan-tuan, kena faham. Mekah ni masjid dia macam masjid kita lah. Dia ada proses pembesaran.
Masuk bangunan tu pun siap, tak siap betul lagi. Masuk sapu dah tiang. Kita kata tiang ni pun tak cat habis lagi, nak berkat mana? Ini rosaknya haji kerana apa? Kerana dicemari dengan khurafat. Jadi mudah-mudahan ayat yang kita baca tadi dapat memberikan sedikit panduan. Kita bagi laluan pada azan. Sekejap ada satu lagi ayat yang berkaitan dengan haji, yang mungkin juga boleh berkaitan dengan ayat-ayat haji, yang boleh menjadi perhatian dan juga panduan kita, terutama orang yang pergi menunaikan haji. Antaranya Allah Subhanahu wa taala cerita juga berkaitan dengan amalan-amalan haji, manasik. Antaranya dalam suratul Baqarah ayat 200 hingga 201. Fa idza qadaitum manasikakum, apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan haji, manasik. Amalan haji itu dia sebut manasik. Pasal itu Nabi kata khudhu anni manasikakum, ambillah cara nak buat haji daripada aku. Pasal itu kita bila nak mengaji haji, kita kena belajar cara haji Nabi. Soalan dia, masa tuan-tuan mengaji mungkin lupa dah. Bukan tak tahu, lupa. Kita ni kebanyakannya bukan kita tak tahu, tapi kita lupa. Kita tahu tapi kita lupa. Masa tuan-tuan pergi mengaji haji, belajar haji, sifat haji Nabi, siapakah nama sahabat yang disebut berkait dengan haji Nabi ni? Cerita haji Nabi ni mari daripada sahabat mana? Kan? Kita nak buat hadiah apa? Package umrah? Kan? Package umrah ke apa ke? Kalau tuan-tuan perasan, ini penting ni. Bila kita, tuan-tuan, macam kita katakan, mengaji wudu Osman. Bila kita kata mengaji wudu Nabi, kita akan teringat Sayyidina Osman. Pasal dia ajak. Dia yang ajak. Dia minta ayat, dia ambil ayat semayang, dia kata apa? Macam nilah Nabi ambil ayat semayang. Dan bila ulama bincang tentang cara Nabi ambil ayat semayang, akan baca hadis Osman. Haji panjang. Cerita haji Nabi ni panjang. Sahabat yang tuan-tuan kena ingat yang cerita namanya Jabir. Hadis haji itu datang daripada sahabat Jabir. Jadi pasal itu penting kita mengaji haji ni berdasarkan haji Nabi. Kan? Sebab Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang sama dengan amalan nabinya. Kan? Pentinglah kita belajar kan? Okey. Bila selesai kamu melakukan manasik, selesai buat haji, Allah kata apa? Fadhkurullah, maka hendaklah kamu mengingati Allah. Kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, maka kamu perlu banyak mengingati Allah dengan membesarkannya, sebagaimana dahulu kamu memuji-muji aba'akum, bapak-bapak kamu. Arab dulu dia akan angkat tok nenek dia lah, tok nenek ni. Pasal itu salah satu perangai Arab yang kita jangan duk ikut, perangai yang sangat buruk. Apa dia? Mentaati atau mengikuti amalan nenek moyang. Disebut oleh Nabi dan juga Quran pun sebut benda yang sama. Amalan itu dinamakan amalan jahiliyah, iaitu mengamalkan amalan nenek moyang. Nenek moyang ni berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan tertentulah. Tapi kalau contoh, gulai ni sedap ni. Gulai ni resipi daripada tok saya. Bolehlah hak tu. Pandai buat dodoi. Dodoi ni tok nyang saya lah. Dia lah dulu yang ajak kami ni turun-temurun. Resipi warisan. Tak apa. Tapi ni duk buat apa ni? Amalan apa ni? Hampa tiap-tiap Khamis aku tengok duk buat apa ni? Yang ni memang
Tiap-tiap Khamis malam Jumaat memang daripada tuk-tuk kami dulu duk buat dah ni, duk baca ni, duk buat kenduri pulut ni, jamu tok nenek. Dengar pun cerim bulu roma, jamu tok nenek. Tok nenek mana yang apa jamu ni? Tak tahulah, tapi kami memanglah turun temurun dah tradisi keluarga kami ni. Jadi jamu tok nenek ni jamu hantu lah. Tok nenek, tok nenek, tok nenek, tok nenek. Bahasa tok nenek dalam masyarakat Melayu merujuk kepada hantu. Pasal tu dalam Islam bila dia mai, dia tak benarkan kita ikut tok nenek. Dia suruh kita ikut Quran. Dan sebab itu tak boleh guna. Ini dah lama dah dibuat turun temurun. Zaman berzaman. Zaman berzaman, turun menurun, warisan budaya apa semua tu, kalau tak berkait dengan amal ibadah, jalan, silakan. Nak buat apa, buatlah. Kan? Tapi kalau dia berkait dengan amal ibadah, berkait dengan kepercayaan, tak boleh. Kan, tak boleh. Tiap-tiap malam Jumaat duk pelimau, duk perasak kerih tuk nek dia. Kerih tuk nyang dia. Kan? Lo orang tak pakai dah kerih, orang pakai pistun. Tapi dia tiap-tiap malam Jumaat dia duk buka, duk buh limau nipis, duk perasak. Ini yang pelik kan. Guna dak pun. Kan. Kalau asah nak pi lapah daging, okey juga. Ini khurafat. Khurafat. Jaga-jaga tuan. Banyak petua-petua tok nenek kita, amalan-amalan tok nenek kita ni warisan daripada ajaran Hindu lama. Kan? Seperti dulu kita sebut amalan melenggang perut. Melenggang perut. Ataupun mandi sapak. Bukan mandi sapak, mandi safar. Kan? Lepas tu amalan apa? Doa-doa, jampi-jampi. Dulu dia pakai jampi. Lepas tu dia nak bagi nampak Islam sikit, dia pakai doa. Doa nak naik apa? Nak naik pelamin, doa nak bagi naik seri. Kan? Doa-doa ni bukan doa, jampi mentera. Kan? Ini semua tak boleh kan? Kemudian Allah kata apa lagi? Allah kata, dan ayat ini juga menunjukkan apa? Pada hari-hari tasyrik. Pada hari-hari tasyrik, di antara ibadat yang kita disunahkan membacanya adalah apa dia? Apa dia? Zikir banyak-banyak. Ni saya nak sebut sikit. Saya ada orang tanya ni. Mana? Tadi ada satu orang tanya. Ni hari Arafah ni, tuan-tuan nak baca apa hari Arafah ni? Hari Arafah, ni hari Arafah. Sabtu ni kan? Hari puasa nanti, pertama tuan-tuan puasa. Yang kedua, banyakkan membaca doa. Doa apa-apa lah boleh baca. Dan juga banyakkan membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca yang tu. Baca yang tu. Baca banyak mana? Ikut larak lah. Dah puasa tak larak, bacalah. Takat larak. Dia kata saya baca sampai tak larak, lepas tu pecah puasa. Tak lah kan. Dan tuan-tuan, zikir Nabi bukan banyak tau. Kalau tengok zikir Nabi 33 kali, 100 kali, 70 kali. Tak ada kita dengar. Ada tuan-tuan dengar sampai 1000, 2000 kali? Tak ada. Zikir-zikir Nabi sikit, tapi apa? Istiqamah. Tuan-tuan tengok zikir pagi petang. Saya duk perhatilah, tuan-tuan pun duk baca perasan lah. Ada ulang 3 kali. Ada ulang 7 kali. Ada ulang 10 kali. Ada ulang 100 kali. Takat tu ya. Lepas tu ikutlah. Ini mari 1000, 1500. Oi. Macam brim pula ni. Kan? Tak ada. Zikir-zikir. Boleh kan nak zikir banyak? Zikir lah. Tapi istiqamah. Yang tersebarnya apa dia? Yang tersebarnya ada satu zikir ni. Zikir ni kununnya diamalkanlah oleh Nabi, tetapi sebenarnya adalah zikir Syiah. Ni zikir Syiah ni.
Jadi tak boleh baca lah. Kalau baca syiah lah. Kan? Apa zikir-zikir yang mereka tanya tu? Ada. Tuan-tuan dengar tak? Banyak juga zikir-zikir dia tu. Kita tengok sikit. Ada orang WhatsApp saya. Tanya. Hilang ke mana dah. Tapi tuan-tuan jaga-jagalah zikir tu. Kalau ada yang sampai pada tuan-tuan, berhati-hati ya. Berhati-hati. Okey. Ni. Jumpa dah. Allah membantu kita. La ilaha illallah adad al-layali wad-duhur. La ilaha illallah adad amwajil buhur. La ilaha illallah wa rahmatu khairu mimma yajma'un. La ilaha illallah adad syauki was-syajar. La ilaha illallah adad sya'ri wal wabar. Sakan dia punya maksud dia. La ilaha illallah adad lamhil uyun. La ilaha illallah fil laili idza as'asa was-subh idza tanaffas. Banyaklah. Dia punya maksud dia apa tahu? Maksud dia kalau tuan-tuan nak tengok dia punya ni, la ilaha illallah la ilaha illallah sebanyak apa? Sebanyak malam dan siang. La ilaha illallah sebanyak duri dan pokok. La ilaha illallah sebanyak rambut dan apa? Bulu. La ilaha illallah sebanyak batu dan pokok. La ilaha illallah sebanyak kerdipan mata. Usahakan. Dikatakan dibaca pada hari Arafah. Dibaca pada hari Arafah. Dapat tak? Kalau tak dapat, tuan-tuan ahli sunnah. Kau dapat ahli syiah. Zikir ni tak ada dalam hadis, tak ada dalam kutubus sitah, tak ada dalam kitab-kitab hadis. Tak ada. Jadi kita berpada dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah itu. Dan memperbanyakkan doa. Doa apa kita nak baca? Habis sangat baca macam doa Quran kata ni. Iaitu Allah kata apa? Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang dia berdoa, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, dan dia tak minta kebaikan di akhirat. Ada jenis manusia yang Allah cerita golongan yang hala fikir ke dunia ya. Hala fikir ke untung dunia ya. Boleh apa ni? Dia kata boleh lipat RM50. Okey. Kalau boleh apa ni? Boleh pahala. Pahala duk boleh selalu dah. Pahala kan nak kenyang. Hala ke dunia ya kan? Nampak? Tetapi Allah kata yang sebaik-baik manusia itu wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Payah dak doa dia? Mudah. Ni saya nak cerita. Doa rabbana atina ni. Kan? Habis dah kuliah kita. Tapi jangan balik lagi. Ada sikit lagi. Yang makin Ustaz. Ni nak cerita, bukan nak cerita. Bila mari kursus umrah, kita ajaklah tawaf. 7 pusingan. Boleh buat 8. Dia kata ustaz entahkan bilalah pula kita dipanggil. Sempat ke tidak nak datang semula. Sayu hati memikirkan kita bakal meninggalkan Mekah. Alang-alang nak balik ni, tak tahu nak boleh mai ke tak. Boleh nak buat 14. Nak buat 14. Bukan nak boleh senang nak mai ni. Sa'i pun 7 boleh tak? Kalau kita kira saya ni ustaz di Perlis tu, Pangkalan Asam tu, tiap-tiap petang tu belum mai kuliah Pangkalan Asam tu saya mesti pi, tak pagi petang. Bolehkah kalau saya nak kira? Saya mampu. Safa pergi Marwah, ustaz kata 1, Marwah mai Safa 1. Bagi saya dekatlah. Saya ingat macam ni lah ustaz. Tak apalah yang Nabi kata tu, Nabi lah. Kan? Yang Nabi tu mungkin dia kata tu pasal banyak kot orang-orang yang tak larat masa dia tu. Bagi kita yang larat, kalau bagi kita yang larat ni boleh tak kita ubah sikit? Safa baru 1. Safa pi Marwah, Nabi kata 1, Marwah mai Safa 2. Artinya pi 1 balik 2. Maknanya tak jauh lah. Dia ni nak pusing tu
Satu round penuh baru kira satu. Pasal apa? Dia kata, ustaz, tak atuk dengan 8,000 saya bayar ni. Lepas tu, sa'i pula tak macam tawaf. Tawaf boleh buat kerak. Sa'i, mana ada sa'i sunat? Tuan-tuan jangan duk buat gila pula. Duk pergi buat sa'i sunat. Kan? Saya ustaz duk tengok depa duk tawaf tu, pi tak ada nak buat apa, duk lena dalam bilik. Lepas tu pi sa'i. Sa'i apa? Buat umrah pula ke? Tak. Lepas tu sa'i sunat lah. Kalau tawaf ada sunat, takkan sa'i tak ada sunat? Oh, mazhab apa pula nak ni? Kan? Pasal tu agama ni kena mengaji. Kan? Tak boleh. Okey, tak apalah, kita buat ajak. Bawalah buku gantung dia tu. Buku gantung tu. Gantung. Buku gantung. Ish, kita tak tahu gantung ke apa ke. Nak berjalan tak gantung pun. Nak tertemui berapa kali dah. Nak gantung. Doa ni. Kita kata tak ada doa. Tawaf ni tak ada doa yang sabit. Tak ada. Tak ada doa khas. Boleh baca, boleh baca Quran, boleh bercakap pun boleh. Pasal tu Nabi kata apa? Beza semayang dengan tawaf ni satu. Semayang kena ambil ayat semayang. Tawaf pun kena ada wudu. Kalau batal tak boleh, kena pergi ambil lain. Sama, kena tutup aurat. Tawaf kena tutup aurat, semayang pun kena tutup aurat. Beza dia, semayang tak boleh cakap, tawaf boleh. Tuan-tuan macam inilah, tuan-tuan semayang, terlupa rakaat, boleh tak tanya? Cik Ulamin, berapa dah, 2 ke 3? Cik Ulamin kata, 2 kot. Boleh tak? Batal. Batal. Tapi tawaf boleh tak? Tuan-tuan pusing-pusing tanya orang sebelah. Ha? Berapa dah? Tak tahu, aku kira 3 hang. Ish, aku kira 4. Boleh tak? Boleh bincang. Boleh bercakap. Tapi jangan buat lagu tu. Boleh tanya dalam tawaf. Okey. Boleh bercakap dalam tawaf. Lepas tu kita kata yang ada doa, dia duk kecemah lah pasal dia dah beli buku dah ni, nak baca dah ni, semangat. Yang ada doa, kita kata boleh nak baca doa buku tu. Doa juga tak masalah, tapi bukanlah sunnah. Boleh baca pasal dia doa tak ada masalah, boleh baca. Yang ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Soalan dia tu menarik. Hak tu saja ke? Soalan tu seronok. Hak tu saja ke? Takat tu ke? Banyak tu ke? Nampak? Salah satu daripada talbis. Salah satu daripada tipu daya iblis. Dia merasa tidak cukup dan merasa kurang dengan sunnah. Tuan-tuan, kita habaq nak doa masa makan, doa sampai tengah jam, sejam pun boleh. Doa ni tak apa, doa buatlah. Tapi sunnah bismillah, bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim pun tak ada. Bismillah. Nabi kata dekat anak tiri dia Umar bin Abi Salamah, Samillah, bismillah makan. Manusia yang benar-benar beriman, dia akan rasa cukup dengan apa yang diajar oleh Nabi. Kita akan rasa apa? Sikit lekeh kan? Sikit lekeh, pendek, Rabbana atina. Kan? Tapi kalau kena dengar panjang-panjang, berjela, tak tahu mana hala, Syiah ke apa ke, sumber riwayat Israeliat ke, dia seronok. Ini bahaya. Sebab itu tuan-tuan, kata-kata Abdullah ibn Mas'ud, iqtisadu fi sunnah, sikit, ringkas, tapi betul dengan sunnah, tepat dengan sunnah, sama dengan sunnah, yang itulah yang terbaik. Dia kata tak mau panjang, banyak, berkarang, berjela, tapi bukan sunnah, tak ada apa, haba'an manthura. Inilah apa yang kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dan saya dipanggil sebagai tetamu dia pada haji yang akan datang dan haji-haji yang seterusnya, dan Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai orang yang mendapat kebaikan pada hari Arafah nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.